Disebabkan saya tak dapat mengayuh jauh sangat dalam sehari, saya dapat buat lebih kurang 50 km je sehari on average. Saya pun at one point decide untuk skip cycling some parts of Sweden. So bila saya sampai dekat bandar Gävle tu, saya decide untuk ambil train untuk ke Umeå. Distance dia lebih kurang dalam 500 km. So saya dah boleh save lebih kurang lebih daripada seminggu cycling days. Ini adalah kerana saya cuma ada 3 bulan je dekat situ, kerana kita punya Malaysian passport cuma boleh stay maksimum 90 hari dekat Schengen punya region. Dan pada masa tu pula saya dah spend lebih daripada 2 minggu dekat rumah Jonas dekat Uppsala, dekat rumah Karin dengan Fredrik dekat Björklinge. Dan saya ada plan untuk stay lama dekat bahagian utara Sweden, dekat Arctic belah Sweden yang dikenali sebagai The Swedish Lapland. So saya pun ambil lah train pergi ke Umeå. Dia adalah satu bandar yang terkenal dengan beberapa buah universiti yang berprestige bertaraf dunia semua ni. Pada masa tu kalau saya nak bawa basikal masuk dalam train dekat Sweden ni, dia punya syarat adalah basikal tu kita kena pack dekat dalam kotak. So bila saya sampai dekat Gävle tu, saya pun pusing-pusing lah cari kedai basikal. Dan kebetulan pula kedai basikal yang saya jumpa tu, dia punya owner adalah orang Melayu yang berasal daripada selatan Thai, dan dia still ingat cakap Melayu dengan cakap Thai sikit-sikit, disebabkan dia dah memang duduk dekat sana lama, lebih daripada 25 tahun. Dia dah kahwin dengan orang sana, dah ada anak dekat Sweden semua, dan dia dah memang jadi citizen dekat sana. Dia ada kedai basikal semua dekat sana. So dia pun tolonglah saya, dia pun kasih saya kotak basikal free. Dia tolong saya packkan basikal saya dalam kotak tu semua. Lepas tu saya bawa lah saya punya basikal, saya punya barang-barang tu semua, berjalan ke train station. Saya rasa penat sangat disebabkan barang saya semua berat, dengan saya punya basikal semua tu saya kena bawa jalan lebih kurang dalam 200-300 meter untuk sampai dekat train station tu. Nasib baik tak jauh sangat. Dekat train station tu dia tak ada counter, so saya kena beli tiket saya pakai mesin. Harga dia agak mahal. Train nak pergi Umeå tu lebih kurang dalam 400 crown, ringgit dalam lebih kurang 200 ringgit. So bila dah beli tiket tu, saya pun standby lah barang-barang saya semua. Bila train tu sampai, saya agak slow untuk angkat barang saya sebab pasal barang saya semua berat, dan saya belum lagi sempat bawa barang saya masuk dalam train. Pintu train tu dah tutup beberapa saat je dia buka. Lepas tu train tu terus jalan dan saya tertinggal train tu, dan saya punya tiket tu burn. Saya pun call lah Fredrik, tanya nak buat macam mana. Lepas tu dia pun cakap dekat saya memang tak boleh buat apa pasal tiket tu dah memang burn, saya kena beli tiket baru. Saya pun jadi risau dengan nervous, disebabkan harga tiket tu mahal dan saya memang tak banyak sangat duit. Saya memang on a budget, tapi disebabkan saya tak ada choice, saya kena bayar lagi 400 crown untuk beli lagi satu tiket. Lepas saya tunggu dalam sejam macam tu, the next train sampai. Masa dia nak sampai je, saya dah angkat basikal saya, bag saya semua saya dah letak dekat bahu saya. Bila train tu sampai, pintu dia buka je, saya terus meluru masuk dalam train tu supaya saya tak nak tertinggal lagi. Dekat Umeå, saya tinggal dekat rumah seorang kawan saya daripada France, nama dia Elodie, dan daripada situ saya kenal beberapa housemate dia yang lain. Diorang semua adalah foreign student, mostly daripada European country, dan ada seorang juga daripada negara jiran kita, Indonesia, daripada Jogja. So puaslah saya dapat bercakap Melayu dengan dia, dan dia masakkan saya nasi goreng semua tu. Bandar Umeå ni boleh dikirakan sebagai satu bandar universiti. Dia macam education dengan research center dekat Sweden. Most of the population dekat bandar Umeå ni adalah students daripada Sweden, daripada foreign country semua tu. Saya banyak borak-borak dengan kawan saya Elodie tu, tanya dia macam-macam pasal belajar dekat universiti dekat situ. Saya tanya dia mahal ke tak fees untuk bayar universiti dekat Sweden ni, dan dia cakap dekat saya dia cuma bayar 2 euro je untuk beli borang nak masuk universiti tu, and that's it. Higher education dekat sana is free dan it's really good. Disebabkan masa saya dekat Umeå tu weather agak teruk, so saya stay dalam 2 hari dekat situ, dan saya pun ambil lah chance tu untuk ikut Elodie. Saya pergi visit Umeå University dekat situ, dan saya agak terperanjat tengok condition dekat universiti tu. Saya rasa KLCC punya shopping mall pun kalah. Very nice place. Dia punya cafe semua nampak very high class. Library dia punya interior design nampak really amazing. Dan disebabkan pada satu masa dulu saya pernah bekerja sebagai seorang lecturer, saya mengajar bidang 3D animation, filming semua ni. So saya become really interested untuk borak dengan student daripada film and animation dekat sana semua. Saya visit diorang punya computer lab semua, memang semuanya high tech. Dan saya ada juga borak dengan student daripada automobile design dekat sana. Dia cerita dekat saya yang
company besar macam Volvo semua ni memang banyak recruit student daripada universiti dekat situ. At the same time, saya dapat chance untuk tengok students dekat sana tengah design Volvo punya concept car as part of diorang punya university project. Actually, saya berkenalan dengan ramai foreign students dekat Nordic countries ni disebabkan saya memang betul-betul tertarik dengan education system dekat sana. Saya pernah juga jumpa foreign student daripada China. Dia belajar dekat satu universiti dekat Tromsø, dekat Northern Norway. Dia ambil course dalam bidang nuclear technology dan dia memang ada mention dekat saya yang universiti dekat Norway ni memang really good disebabkan diorang dapat access dengan the latest technology. At the same time, diorang banyak involved dengan the development of this latest punya technology. At the same time, universiti dekat Nordic countries ni memang very well equipped dan itu adalah salah satu faktor-faktor yang membuatkan kenapa universiti dekat sana adalah antara yang terbaik dekat dunia. The good news is kebanyakan universiti dekat Nordic countries ni diorang banyak offer free punya courses. Mungkin kita ramai tak tahu disebabkan masa saya dekat sana saya jumpa ramai students daripada negara jiran kita macam Thailand, Indonesia, Philippines semua ni. Ada juga daripada China semua ni. Tapi saya tak pernah jumpa Malaysian dekat sana. Mungkin disebabkan kita adalah English speaking punya country. So kita banyak hantar student kita dekat another English speaking country macam Australia, New Zealand, US, UK semua ni. Tapi fees untuk belajar dekat universiti dekat negara-negara ni memang mahal. Dekat Nordic countries ni pula kebanyakannya adalah free. Kita cuma perlu bayar daily expenses kita je macam accommodation, makan semua tu. Yang tu semua memang mahal. Tapi apa yang foreign student ni semua buat, usually diorang akan kerja dekat cafe ke dekat supermarket ke apa untuk tampung diorang punya daily expenses tu. So memang it's actually okay. Jadi ini adalah satu info bagi sesiapa yang berminat hantar anak diorang dekat overseas semua ni tapi kekurangan kewangan disebabkan education kat sana semua memang betul-betul bagus. So mungkin boleh buat research yang lebih detail pasal benda ni. Masa dekat Umeo tu jugalah saya first time tengok benda yang saya paling nak tengok sekali dalam trip saya tu, iaitu Aurora Borealis ataupun The Northern Lights. Sebenarnya this whole trip saya pergi Arctic ni, tujuan utama dia adalah untuk tengok sendiri dengan mata saya Aurora Borealis, The Northern Lights ni. Bila saya buat research dekat internet, saya memang kena pergi dekat Arctic. Saya kena pergi dekat Arctic tu masa waktu winter. Masa itulah Aurora Borealis ni akan muncul. Okay, saya akan ceritakan lebih detail pasal Aurora Borealis ni dalam video yang akan datang nanti. Tapi masa dekat Umeo ni lah saya dapat tengok for the first time. Tapi saya dapat tengok cuma daripada jauh, tapi agak terang dengan jelas juga. Hampir setahun since saya fly pergi ke Iceland. Saya assemble basikal saya right from Iceland punya airport dekat Reykjavik tu. Inilah sebenarnya tujuan the whole trip saya pada tahun 2012 tu. So bila the first time saya tengok Aurora Borealis tu, saya tak tahu kenapa saya jadi really emotional. Air mata saya tiba-tiba mengalir. Saya rasa betul-betul sebab masa first time saya tengok Aurora Borealis ni. Mungkin saya rasa sebab disebabkan macam-macam benda yang saya kena tempuhi semata-mata untuk tengok dengan mata saya sendiri Aurora Borealis ni. Macam yang saya cakap dalam video saya yang lepas, saya ni bukanlah orang yang berduit sangat. Meaning bagi saya it's not really wise untuk saya spend duit yang banyak semata-mata untuk fly daripada Malaysia untuk pergi ke Nordic countries ni untuk ambil 2 minggu punya holiday semata-mata untuk tengok Northern Lights ataupun Aurora Borealis ni. Tapi cara untuk saya buat benda ni adalah dengan menukar travel ni jadi sebagai macam kerja, sebagai cara untuk saya menyara kehidupan saya instead of a holiday. So saya menganggap yang saya sebenarnya tengah bekerja pada masa tu. So anyway, masa malam tu saya tengah borak-borak dengan kawan-kawan saya, dengan LOD semua lepas dinner. Tenang je kita orang pada masa tu. Lepas tu tiba-tiba someone daripada luar jerit cakap ada Aurora Borealis. So kita orang semua berebut keluar rumah tu. Dah macam gempa bumi dah pada masa tu. So dekat luar tu kita orang nampak lah Aurora tu. Dia macam sama-sama, dia macam baru nak start. So saya masuk dalam cepat-cepat ambil saya punya kamera, saya punya tripod semua. Lepas tu kita orang pergi jalan ramai-ramai, lebih kurang dalam 10 minit macam tu. Untuk pergi dekat satu frozen lake ni. Dan dekat situlah kita orang ramai-ramai enjoy tengok Northern Lights, ambil gambar semua tu. Yang kelakarnya some of the Swedish punya student tu, diorang pun tak pernah tengok. Diorang pun first time tengok Aurora Borealis tu. Dekat frozen lake tu saya ada jumpa lagi seorang fotografer dengan dia punya professional camera dengan tripod semua. So saya pun tegur lah dia, kita orang borak-borak semua.
Dan dia ni pun daripada Northern Sweden, memang berasal daripada Northern Sweden, orang lokal dekat sana. Tapi yang peliknya, itu adalah dia punya first time tengok Northern Lights, tengok Aurora Borealis tu. Saya memang agak terperanjat pada masa tu. Saya macam tak percaya apa yang dia cakap tu, pasal dia ni memang orang daripada Swedish punya Lapland. Tapi dia cakap dekat saya dia tak suka nak keluar malam masa winter semua ni, pasal suhu dekat luar tu sejuk, minus 20 semua. So itu adalah dia punya first time. Pada malam tu memang sejuk, dia punya temperature about minus 17 darjah Celsius. Saya punya jari semua memang rasa pedih sangat, disebabkan masa saya nak control kamera, saya tak boleh pakai glove. So saya kena buka saya punya glove untuk control saya punya kamera semua. Masa tu aurora tu dia macam menari-nari dekat langit lebih kurang dalam 20 minit lamanya. Most of the time dia nampak very pale, dia nampak macam daripada jauh. Tapi sekali-sekala lebih kurang dalam 30-40 saat macam tu dia jadi betul-betul terang, warna hijau yang betul-betul terang. So semua orang dekat Frozen Lake tu semua macam wow. Saya pula masa tu rasa both excited dengan sebab saya punya air mata keep on mengalir pada masa tu, disebabkan saya rasa betul-betul kagum dengan keindahan alam ni, betapa cantiknya alam ni. Dan saya rasa really happy disebabkan salah satu daripada saya punya dream dalam hidup ni telah tercapai. Dari situlah saya rasa macam tak sabar nak continue journey saya untuk travel lagi jauh ke arah utara, untuk masuk ke bumi Arktik semua ni. Kerana walaupun Umeå ni dah berada di utara Sweden, tapi dia masih lagi jauh untuk sampai dekat Arktik, lagi beberapa ratus kilometer untuk sampai dekat Arctic Circle. Saya kena lalu beberapa tahun lagi. So saya akan sambung lagi cerita saya dalam adventure saya dekat Arktik ni. Saya akan sambung lagi cerita saya daripada video yang lepas, di mana saya camping dekat dalam hutan dekat Swedish Lapland, minus 20, minus 30 Celsius semua ni. Dan saya tengok sendiri cahaya Aurora Borealis ni. Kali ni bukan daripada jauh, tapi dia betul-betul dekat, memang betul-betul dekat atas kepala saya masa saya dah berada dekat bumi Arktik. So kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih.